Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Tangan yang mengayun buaian mampu menggoncang dunia. Jika diperhalusi, pepatah ini memberi erti yang sangat mendalam. Secara logiknya, ia kedengaran mustahil, namun metafora tangan yang mengayun buaian memberi makna tersirat yang boleh diistilahkan sebagai kredibiliti dan kekuatan luar biasa dalam kelembutan seorang wanita mampu membuka mata dunia. Bukan hanya bergantung pada pesona keayuannya, wanita juga boleh memikul tanggungjawab dan menyelahkan potensinya dalam pelbagai bidang walaupun di lapangan yang didominasikan kaum lelaki. Terus kekal bersama Nona kerana banyak lagi pengisian mengenai keistimewaan dan kecekalan golongan Hawa yang boleh dijadikan inspirasi bersama. Menarik minggu ini. Istimewa sempena meraikan Hari Wanita, Nona bawakan kisah Sri Kandi yang berani dan berdedikasi di sebalik tirai malbat. Kami memilih tema PAUD iaitu sentiasa erat dan juga bersatu bersama dengan keluarga supaya generasi baru akan bangga untuk mengenakan pakaian tradisional. Kalau mungkin bukan pelakon, mungkin seorang penjual insurans. Menyimpan sejarahnya yang tersendiri, Lubnan pernah seantero dunia kerana berjaya mencipta kejayaan dalam pelbagai bidang. Dikenali sebagai Paris Timur Tengah suatu ketika dahulu, kini segalanya berubah apabila negara ini berdepan dengan pergolakan politik serta ekonomi. Malaysia merupakan antara negara yang sentiasa menghulurkan bantuan untuk membantu rakyat Lubnan. Saban tahun, pasukan Batalion Malaysia Malbat terlibat dalam misi pengaman di negara ini. Lebih membanggakan apabila pegawai dan anggota wanita turut diberi kepercayaan dan peranan penting dalam melaksanakan tugas di sini. Saksikan laporan khas daripada wartawan Nona yang berpeluang mendekati Sri Kandi Malbat di bumi Lubnan. Lubnan, sebuah republik yang mempunyai sejarah kewujudan yang panjang dan menarik dari sebuah penempatan di pergunungan yang melalui pelbagai peradaban dan penjajahan. Pernah ditakluki empayar besar antaranya Roman, Arab, Kerajaan Uthmaniyah serta Perancis. Dibelenggu pelbagai konflik, politik dan ekonomi, namun Lubnan yang dianugerahkan dengan keindahan semulajadi Gunung Ganang serta pesisiran pantainya yang indah sentiasa menarik hati pengunjung. I am still living in this country because I really believe in this country. I love this country so much. There is very, very nice places in this country, the mountains, the sea, the culture, the people. But unfortunately, this country is suffering because we're not having the initials that we should have. That's why we wish for this country to be better soon. Selain terkenal dengan majlis panorama alamnya, kehebatan wanita Lubnan turut memukau dunia. Bukan sekadar melahirkan ratu cantik, malah kaum hawanya disifatkan sebagai berani dan memberi sumbangan besar kepada pelbagai bidang kehidupan. Amal Ramzi Alamuddin antara wanita kelahiran Lubnan paling menonjol. Wanita luar biasa jelita ini adalah peguam hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa yang terkemuka. Apalagi statusnya sebagai isteri kepada pelakon popular Hollywood George Clooney, Amal terkehadapan apabila mengendalikan pelbagai kes antarabangsa, antaranya mewakili pengasas WikiLeaks dan Perdana Menteri Ukraine. It is an honor to be working with the Ukrainian government and for the Ukrainian people. When the government asked me to provide some advice on the ways to pursue justice, I felt, I think, as many lawyers do, not just that there might be an opportunity to help, but that there's actually a duty to do so. Najla Abu Jahjah, seorang lagi tokoh wanita Lubnan yang sering diberi penghormatan. Beliau adalah seorang jurukamera, wartawan dan penulis agensi berita Reuters yang berani melaporkan berita peperangan dan pertempuran, antaranya pembunuhan beramai-ramai di selatan Lubnan. Sekadar memetik dua nama, ternyata figura-figura hebat Lubnan ini berjaya mengangkat darjat wanita di persada antarabangsa. Beirut, ibu negara Lubnan, antara penempatan yang tertua di dunia.
Kota dengan pelbagai tinggalan sejarah ini pernah dilanda gelombang kebangkitan rakyat terbesar pada 17 Oktober 2019. Beribu-ribu penduduk Lubnan keluar membanjiri kota Beirut serta bandar utama lain untuk melakukan demonstrasi yang berlangsung selama beberapa hari. Api kemarahan rakyat Lubnan tidak dapat dibendung lagi akibat krisis ekonomi dan politiknya yang semakin meruncing. Keadaan negara ini semakin turut terjejas. Kotanya yang dahulu penuh pesona, kini dihiasi kemelut. Actually, I was at home when it happened, and I live alone. I am single. I live alone. I was at home watching what's happening, and then I started boiling. You know, I opened my house door and I went down alone at midnight among all the protesters, and I stayed there until 2:30 in the a.m. And it went from there. I couldn't go back home because we started feeling that something big is happening. It's for the first time we are united. That's what I felt. And the rest, you know, what happened. We still won't change, but it's going to take time. And I believe, personally, that time will make us get what we want if we know how to stay united. Keadaan Lubnan yang bergolak mendapat perhatian seluruh dunia. Malah Malaysia antara negara yang sejak dahulu sentiasa memberi bantuan dan terlibat secara langsung dalam misi keamanan. Saban tahun pasukan Batalion Malaysia Malbat dihantar bertugas bagi membantu masyarakat Lubnan dalam aspek keselamatan, perubatan dan pendidikan di bawah payung pasukan Tentera Sementara PBB di Lubnan, UNIFIL. Hubungan diplomatik antara kedua negara telah ditubuhkan pada tahun 1965. Malaysia merupakan antara penyumbang terbesar pasukan pengaman PBB. Pada sesuatu masa terdapat 850 anggota Malbat Malaysia berkhidmat di selatan Lubnan di bawah payung UNIFIL. Mungkin sesekali terdapat kekacauan kecil akibat tunjuk perasaan sesetengah kumpulan, namun keadaan adalah terkawal. Keadaan seperti ini adalah perkara biasa disebabkan Lubnan kini dilanda krisis ekonomi. Kedutaan berharap hubungan di antara Malaysia dan Lubnan terus dipertingkatkan. Di sebalik tirai Malbat, lensa Nona dihalakan kepada beberapa watak yang dengan penuh rasa tanggungjawab berani memikul amanah yang besar ini. Kru penerbitan TV3 telah dijemput untuk membuat liputan bagi pasukan Malbat 8509 yang diketuai oleh Colonel Megat Mas Ardi Nohuddin selaku komander di Kem Marakah, Selatan Lubnan. Nona berkesempatan mendekati pegawai dan anggota wanita yang cekap beroperasi dalam misi yang sama. Lebih bermakna apabila buat julung kalinya, pasukan Malbat 8509 ini telah membawa pegawai dan anggota wanita paling ramai sejak ATM terlibat dalam misi UNIFIL iaitu seramai 11 pegawai dan 75 anggota LLP pelbagai bidang yang ditugaskan untuk tempoh setahun. Saya 5501-214 DM TLR Haslina binti Abdullah. Saya sudah berkhidmat dalam tentera selama 15 tahun. Saya anggota TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia, dalam kepakaran Technician Electric Radio. Demi menimba pengalaman berharga, anggota Malbat 8509 yang berasal dari Gua Musang, Kelantan ini telah memohon untuk berkhidmat di Lubnan. Bila saya tengok senior-senior saya, ramai yang dah datang ke Malbat, memang saya nekat dalam diri saya, dalam perkhidmatan inilah untuk saya datang ke Malbat untuk bekerja dengan negara-negara lain bawah panji-panji UNIFIL. Siapa tak nak berkhidmat bersama bendera-bendera lain kan? Dan daripada situlah bila saya minta izin suami, dia kata okey boleh untuk saya bekerja kat sini. Ditugaskan mengetuai pasukan Sri Kandi Biru atau SSB, peranan yang digalas adalah sebagai anggota pengaman atau peacekeeper yang perlu membuat rondaan dan menjadi penghubung di antara Malbat dan rakyat Lubnan, terutamanya golongan wanita. Kita dapat pengarahan untuk membuat rondaan di SVP 401 bermula daripada UNP 2-1, last checkpoint kita di Jinata. Untuk pembahagian tugas, akan tengok sepanjang perjalanan kita apa yang ada di kiri kanan kita. Saya daripada MV lagi, memang saya dipilih sebagai anggota SSB.
SSB ni Sri Kandi Biru. Untuk Malbat 9, komander ada attendkan supaya engagement wanita dalam rondaan. Untuk sebelum-sebelum ni tak pernah ada lah. So bila sampai kat sini, kerja hakiki kami kat pejabat. Tapi bila masanya setiap minggu kami akan keluar ronda. Macam saya selaku ketua tim 1 untuk rondaan SSB. Bagi Korporal Solehah Zulkafli, ibu kepada 5 orang cahaya mata ini juga tidak mahu melepaskan peluang menyertai misi keamanan. Walaupun ketika itu anaknya baru berusia setahun, beliau tetap menyahut cabaran untuk bertugas di zon yang penuh cabaran ini. Saya sebagai anggota wanita ingin mencabar diri sebagai ibu. Adakah saya mampu untuk berjauhan dengan anak-anak? Semasa saya nak tinggal suami tu, alhamdulillah saya rasa okey je. Cuma anak itulah rasa sayu sebab dia masih menyusu kan. Saya suka menjadi anggota tentera ni kerana dia banyak kemudahan lah daripada segi rawatan kesihatan, kebajikan kepada kita family, anak-anak, suami. Menggalas tugas hakiki sebagai Kerani Amur, beliau juga turut terlibat dalam kumpulan Sri Kandi Biru. Sebagai SSB, setiap anggota perlu bersedia dengan segala kemungkinan. Tim Sri Kandi Biru ni ditubuhkan di Malbat Village. Tim percubaan pertama wanita untuk mengikuti rondaan bersama kumpulan lelaki lah. Cabaran dia semasa kita buat rondaan, kita disekat, ancam dengan penduduk. Selain pasukan Sri Kandi Biru, elemen perubatan Malbat 8509 juga sedia berkhidmat untuk membantu serta menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada seluruh warga kontingen pihak UNIFIL dan pastinya orang awam. Bantuan kesihatan yang disediakan antaranya adalah khidmat perubatan, pembedahan kecil juga perkhidmatan pergigian. Terdapat 27 anggota dan 5 pegawai perubatan, lelaki dan wanita yang bertugas di sini dan hospital ini beroperasi selama 24 jam dan dibuka secara percuma kepada masyarakat setempat. Perkhidmatan kesihatan di Lubnan tidak sama seperti yang di Malaysia disebabkan di sini orang awam walaupun orang yang kerja dengan kerajaan kena bayar untuk dapatkan perkhidmatan kesihatan. Disebabkan ekonomi Lubnan tidak stabil, kos yang ditanggung oleh perkhidmatan kesihatan dan Kementerian Kesihatan mereka tidak dapat membekalkan perubatan kepada hospital-hospital di Lubnan. Orang awam Lubnan suka datang ke sini disebabkan perkhidmatan yang kami sediakan tidak melibatkan pembayaran. JOC Medik akan ke Main Gate untuk menerima pesakit awam tu. Terima dulu. Di sini di Malbat 8509, elemen ubat, kami mempunyai 2 orang pegawai wanita, pegawai perubatan wanita dibantu oleh 4 kali paramedik dan juga 1 kali kerani awam. Pegawai perubatan wanita itu sendiri dan juga paramedik adalah diperlukan untuk masyarakat lokal terutama perempuan sebab kita tahu masyarakat Arab ni dia mementingkan aurat. Bila ada pesakit wanita, kami akan memberi pertolongan terlebih dahulu. Komunikasi menjadi lebih baik dengan masyarakat luar sebab adanya perempuan di dalam Malbat itu sendiri. Dan mereka menjadi lebih selesa, serasi untuk terima rawatan di sini berbanding jika hanya lelaki sahaja yang memberikan rawatan kepada mereka kerana sensitiviti masyarakat Arab tersebut. Major Dr. Huda Basuri, seorang lagi pegawai wanita yang komited dalam menjalankan tugas di Hospital Kem Marakah Lubnan, telah berkhidmat selama 10 tahun bersama Kuar Kesihatan Diraja Angkatan Tentera Malaysia. Ini pengalaman pertama beliau menyertai misi keamanan di luar negara. Memikul tanggungjawab sebagai seorang doktor, latihan ketenteraan yang dilaluinya tiada beza dengan anggota.
harus cekal dan bersedia untuk menghadapi segala rintangan. Cabaran sebagai seorang wanita di dalam Angkatan Tentera Malaysia, wanita dalam Angkatan Tentera Malaysia ni adalah golongan minoriti. Tak ramai yang boleh diserap di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Jadi kita kena bekerja dengan lelaki. Kadang-kadang tenaga kita juga seperti mereka. Kalau kami perlu buat latihan jalan laju, kena pakai full SMO bag dan juga pakai senjata dan jalan sepanjang 10 km. Semua anggota tentera lelaki dan perempuan kena buat perkara tersebut. Di situ memang kekuatan wanita dan lelaki adalah sama. Kami kena jalani yang sama. Berada jauh daripada keluarga di tanah air serta mempunyai minat yang serupa menjadikan dua sahabat ini lebih akrab. Di waktu lapang, mereka sering beriadah dan melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama. Bermain pool antara sukan kegemaran Lance Corporal Ruba dan Corporal Amalina. Tidak hairanlah mereka tidak kekok beradu kecekapan bermain pool bersama anggota-anggota lain di pusat rekreasi kamp yang ada disediakan. Kemahiran memandu serta kepakaran dalam teknikal kenderaan sering dikaitkan dengan kaum lelaki. Namun dua anggota wanita lasak ini mampu melakukan tugas tersebut dengan baik. Mereka mempunyai skil serta minat yang sama dalam pengendalian kenderaan berat. Masa kecil, ayah saya membawa lori. So saya berminat daripada situ untuk membawa lori. Dan sekarang saya kerja sebagai tentera, saya pilih untuk memandu lori. Dan abang saya pun bawa lori. Telah berkhidmat selama 11 tahun dalam Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Lance Corporal Ruba, anak perempuan Rajam Taran, anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik ini, mendapat sokongan penuh daripada keluarganya untuk mencuburi bidang ketenteraan. Walaupun permohonan kali pertamanya untuk menyertai misi Malbat ditolak, dia tidak pernah berputus asa dan akhirnya berjaya mencapai impian. Saya cuba dan saya tidak terpilih untuk ke Dash 8 dan saya terus mencuba untuk Dash ke-9. Rezeki saya untuk ke Dash 9 saya dapat dan saya berjaya semua ujian dan saya datang ke sini. Pemilihan anggota wanita, mereka ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, sihat tubuh badan dan melepasi ujian-ujian kesihatan yang ditetapkan oleh perkhidmatan masing-masing. Dari segi kemahiran teknikal, telah menjalani pemilihan oleh bahagian semua Malaysia, mereka telah ditapis mengikut kepakaran dan kebolehan masing-masing. Perkhidmatan dia melebihi daripada 5 tahun berkhidmat dalam ATM. Anggota Ruba, trade dia adalah trade pemandu. Walau bagaimanapun pada masa sama dia membantu saya punya cawangan kembali. Tugas dia yang utama dia adalah untuk buat dokumentasi lah. So beliau memang berkebolehan dan juga mempunyai pengetahuan teknikal untuk membantu kerja-kerja penarikan. Korporal Nur Amalina Abu Bakar, 33 tahun, yang bertugas di Kor Perkhidmatan Diraja Pula, mula tertarik dengan bidang ketenteraan kerana suka melihat perarakan ketika di bangku sekolah. Masa kecil saya minat pada inilah, tengok perarakan tentera, kenderaan-kenderaan tentera masa Hari Malaysia, Hari Kemerdekaan. Tu nampak semangatlah bila tengok anggota kita berbaris, berkawat. Namun berlainan pula kisahnya dengan Lance Corporal Ruba. Keluarga Korporal Amalina sebelat suara tidak membenarkan beliau menyertai angkatan tentera kerana bagi ibu bapanya kerjaya tentera berisiko. Tetapi demi minat dan semangat yang mendalam, Korporal Amalina tetap meneruskan niatnya secara rahsia. Namun, percubaan pertamanya memasuki tentera gagal. Pada awalnya, saya masuk dalam pasukan Askar Wataniah. Itu pun saya masuk dalam diam-diam. Tak lama kemudian ada pembukaan untuk penerimaan anggota baru. Saya cuba diam-diam juga untuk temu duga. Tapi tak dapat. Dalam kali kedua tu, alhamdulillah, saya minta restu ibu bapa saya. Dia orang pun restu. Dan saya dapat menjadi seorang anggota tentera sekarang ni. Tuan, benar masuk pejabat tuan? Senang masuk. Masih tuan? Okey, Korporal Ridwan, siapkan buku ludes.
untuk gerakan Korporat Amrina ke kempen ini esok. Baik, Tuan. Lain ada masalah? Tak ada masalah. Okey, keluar baris. Terima kasih, Tuan. Ada kisah dia untuk saya memilih jadi sebagai seorang pemandu kenderaan jentera ni. Kisahnya saya tengok ayah saya lah. Jadi motivasi pada saya lah. Kesusahan ayah saya membawa lori daripada saya kecil sampailah saya dah besar. Selama 32 tahun ayah saya memandu lori. So saya nak rasa macam mana penat lelah dia, macam mana dia punya kesusahan dia memandu dalam keadaan gelap, hujan. So saya dah dapat dah apa yang ayah saya buat tu, saya dah dapat dah, saya dah rasa. Motivasi antara faktor penting dalam membina kerjaya. Berada dalam kelompok yang dipelopori kaum lelaki, kegigihan serta kebolehan anggota wanita juga harus setanding dengan mereka untuk kekal relevan. 0215 deh. 0 berapa kira ngerti? 15 perimaan baik, terang dan jelas. Saya terima anda penuh. Lain tiada apa, tengok kilo habis. Kesungguhan dan keberaniannya mencuba bidang yang pada asal bukan kepakarannya tidak menghalang Korporal Roshayati Muhammad Fauzi, 29 tahun, untuk sedia melakukan tugas-tugas berisiko. Sial ICT terdapat satu kali Korporal Hayati iaitu military police yang lain kepada yang lain, yang mana beliau mampu untuk belajar dan mempraktikkan bidang tugas yang lain. Iaitu bidang ICT itu bukan yang satu yang mudah, tetapi beliau banyak membantu kepada Kapten Ghazali dalam melaksanakan tugas. Nekat mengejar cita-citanya, siapa sangka anak bongsu yang manja dan tidak aktif sewaktu zaman persekolahan berjaya membuktikan kebolehannya memikul tanggungjawab yang berat ketika bertugas di bumi Lubnan. Sebelum ni saya tak aktif co-curriculum, saya tak pernah masuk kawat, saya sukan saya tak pernah join lah. Lepas tu saya ada minta jadi anggota polis tapi saya tak lepas sebab saya tak pandai langsung kawat. Tapi saya cuba apply tentera. Masa tu saya masih lagi belajar, umur lagi masa tu 20 tahun. Saya cakap dekat mak ayah saya, abah saya yang saya betul-betul minat lah. Saya masuk tentera takkan balik selagi tak habis. Sebab mak saya cakap jangan buat kerja tu sekat-sekat lah. Ibarat genggam bara api, biar sampai jadi arang. Korporal Roshayati tidak pernah patah semangat dan sentiasa mencabar diri untuk menggalas segala tugas yang diberikan walaupun sukar. Masa mula-mula datang sini, pegawai saya cakap suruh panjat bangunan-bangunan yang ada kat sini. Saya terkejut lah. Ini betul kan? Boleh ke? Dia cakap, aku boleh buat, kau mesti boleh. Dia daripada Korps Polis Tentera Diraja tiba-tiba masuk kepada ICT iaitu Korps Semboyan. Saya rasa berat hati sebab sepanjang latihan tu dia tidak bersama dengan saya. Tiba-tiba di akhirnya dia kena masuk di sel saya dan dia tak belajar, tidak mempunyai background teknikal sebagai seorang ICT tu. Nama saya kena panggil untuk gantikan seorang anggota ni daripada elemen Semboyan lah. Saya masa tu agak rasa macam boleh buat ke tak boleh buat sebab kalau nak ikut Korps Polis Tentera yang jaga pintu pagar hadapan tu, rasa macam jauh sekali untuk ke Semboyan tu. Bila fikir kita yang minta untuk datang, saya rasa macam kena hadap jugalah. Kena terima sebab kita yang minta, mungkin ni rezeki saya. Allah bisa tegal biasa. Satu-satunya anggota wanita yang bertugas dalam bidang ICT di Korps Semboyan, Korporal Roshayati tidak gentar menyahut cabaran demi melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Ada satu kali saya punya CCTV rosak dekat Camp Harris. CCTV itu berada tinggi di atas menara. Pada waktu itu adalah musim sejuk, angin yang kuat berkabus. Saya terpaksa repair CCTV itu dengan dia. Saya arahkan dia untuk panjat, untuk buka empat CCTV itu tinggi. Saya rasa daripada tanah tu dalam 300 meter. Sebab saya dengan dia je ada dekat situ dan saya cuba dia, uji dia dan dia mampu buat. Kat situ saya dah memberi kepercayaan untuk dia buat seterus-terusnya tugas tu. Sekarang ni alhamdulillah dia boleh cope dengan kerja yang ada sekarang dan dia boleh buat secara independen. Walaupun dulu dia tak tahu apa-apa, sekarang ni dia punya performance tu I think 99.7 tu adalah
Daripada zero tu 99.7. Sesungguhnya, setiap satu daripada wanita berjiwa kental di sebalik tabir malbat punya keistimewaan serta kisah tersendiri. Sanggup meninggalkan keluarga juga tanah air, mereka bangga memikul tugas dan tanggungjawab. Pasukan Malbat 8509 dari Batalion ke-21 Regimen Askar Melayu Diraja yang berkekuatan 851 anggota dengan satu trup dari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei kini telah pun selesai menjalankan tugas mereka dengan jayanya akhir tahun lalu. Semoga semangat dan iltizam yang dibawa oleh Sri Kandi Malbat ini dapat memupuk kesedaran dan mampu menarik minat lebih ramai golongan wanita untuk terlibat secara langsung dalam misi pengaman antarabangsa. Betik di ladang berbuah selalu, nangka sebiji diraga dayang. Cantik dipandang, berwajah ayu, jiwa bakti, jasa dikenang. Minggu ini, Nona bersiaran dari kediaman Pereka Fashion dan pemilik jenama Firzi Couture, Puan Wazin Sidek dan Encik Muhammad Firdaus Syaipun Naim. Terletak di Seri Kembangan, Selangor, pasangan suami isteri ini menerapkan tema Modern English sebagai konsep hiasan dalamannya. Pemilihan dekorasi di kediaman ini, daripada aksesori hingga ke susun atur perabot, jelas menggambarkan cita rasa pemiliknya yang gemarkan aura mewah dan moden. Pengubahsuaian yang dilakukan di bahagian ruang tamu turut membantu menyerikan lagi suasana kediaman agar tampak lebih luas dan menarik. Tiada impian yang lebih manis bagi pendatang baru dalam dunia hiburan selain apabila bakatnya diterima baik oleh peminat dan penggiat seni dari dalam serta luar negara. Mengorak langkah dalam bidang lakonan sejak tahun 2020, nama Muhammad Syamir Syaukin atau Merkin mula melonjak naik menerusi drama Melur untuk Firdaus yang ditayangkan TV3 tahun lalu. Ikuti perkembangan terkini bintang popular yang semakin digilai ramai terutamanya peminat wanita dalam segmen selebriti. Melu sedar tak yang Melu ni isi orang? Melu sedar? Kenapa kau jealous ke? Jealous kepala otak kau. Mana dia cik gaduh? Abang just nak test tahap kesabaran Melu ni sampai mana. Tidak hanya bergelar pelakon, Merkin sudah tidak asing lagi bagi peminat industri hiburan turut menempa nama dalam bidang nyanyian dan peragaan. Jejak kekacak kelahiran Selangor yang juga anak saudara kepada penyanyi dan pelakon berpengalaman Safura Yaakob ini berjaya menunjukkan bakatnya dan mula menjadi perhatian para penggiat seni seawal usia 19 tahun. Berlakon ni tak ada dalam hobi pun. Tapi sejak Merkin ikut pergi set, which is umur Merkin 6 tahun kot, ikut my auntie pergi set selalu. Since that Merkin dapat rasa macam, oh, one day aku nak jadi pelakon because I like work with camera, how they deliver the dialogue without dia macam baca dialog tu. So I rasa macam, oh, this is cool. Penglibatan Merkin dalam drama bersiri terbitan TV3 Melur untuk Firdaus menjadi antara platform yang berjaya mencungkil bakat dan melonjakkan popularitinya sekaligus menjadi kegilaan peminat dari dalam dan luar negara. Kalau Merkin bukan pelakon, Merkin seorang penjual insurans. You want to know why? Because Merkin study insurance law and Merkin study how much duit yang dorang dapat. Mungkin tak cakap Merkin berjaya, but going to there, imagine tu, yes, semua orang ada impian untuk menjadi seseorang yang orang akan tengok, orang akan look up to in the future, right? So yes, of course Merkin dah pernah imagine benda ni because this is one of my goals. Kenapa Merkin ada dalam this industry? Merkin imagine but tak sangka yang benda ni datang secepat ni. Korang boleh pergi, baby aku ada type.
Menceburkan diri dalam dunia hiburan seawal usia remaja, pelbagai cabaran serta halangan hadir bersamanya. Selain sokongan dan dorongan daripada keluarga, Merkin percaya impiannya untuk berjaya hanya boleh direalisasikan jika dia berusaha keras dan bijak mencari peluang yang ada. Cabaran tu halangan daripada family lah, because Merkin study dekat college dulu it was a good SEM for me because Merkin dapat 4 flat for that SEM. So that SEM juga mungkin pergi audition Hero Remaja without my father knowing. So masa dapat tu, of course lah, you kena pergi my college untuk bagi tahu kan, oh mungkin dapat ni. So my dad datang, ingatkan sebab apa, ingatkan ada kes ke apa kan. So datang untuk ambil surat resign. Itu satu penghalang bagi Merkin yang Merkin takkan lupakan, because my dad used to like tak bagi apa yang Merkin nak. But now, he's my biggest fan lah. Kejayaan drama bersiri melur untuk Firdaus yang masih menjadi sebutan ramai sehingga ke hari ini menjadi pemangkin untuk Merkin berkarya dengan lebih baik dan seterusnya melebarkan sayap ke peringkat antarabangsa. Sekarang Merkin tengah buat new project which is Melur untuk Firdaus Season 2. It's different. It's heavy, kind of heavy. It's fun. Yeah, just one drama in the moment. Mungkin tak buat banyak because focus on quality over quantity. Tidak janggal bergandingan bersama barisan pelakon yang lebih berpengalaman, Merkin menerima baik setiap komen yang diberikan penonton, yang positif maupun sebaliknya. Baginya, penonton adalah pengkritik terbaik untuk dia memperbaiki mutu lakonannya. I mean, like, you have to have a chemistry dengan you punya sparring partner. Tak kisahlah dengan heroin ke, orang lain ke, dengan mak ke dalam cerita tu, macam shine and to act natural. So for me, like, chemistry is very important. Communication is very important also. Always teamwork. That's why Merkin punya cerita orang suka bila Merkin dengan certain heroin. So yeah. Enggan dibandingkan atau dibayangi oleh rakan seangkatannya dalam industri, Merkin sentiasa berusaha dan memberikan yang terbaik untuk mencipta lebih banyak kejayaan melalui bakat serta usahanya sendiri. Sincerity yang kita lakukan, ada chemistry also. Just believe in yourself, and you're gonna be successful, like really successful, because you nailed it, boy. Keep it up, just don't give up. Biarpun perjalanan seninya masih jauh, berbekalkan bakat dan minat mendalam terhadap bidang yang diceburi, tidak mustahil suatu hari nanti nama Merkin bakal berdiri setanding dengan nama-nama hebat dalam industri seni tanah air maupun antarabangsa. Sering mengetengahkan koleksi rekaan pakaian casual yang minimalis dan mengikut trend terkini, segmen Lensa Gaya meninjau koleksi yang menampilkan 5 rekaan busana berbeza untuk digayakan di pagi Syawal. Lebih satu dekad berada dalam industri fashion tanah air, jenama Ruchi Modish mula menempa nama dan menjadi pilihan sejak tahun 2012. Untuk rekaan terbarunya, jenama ini lebih memfokuskan potongan baju tradisional. Koleksi PAUD yang diketengahkannya mendapat sambutan baik peminat fashion tanah air serta luar negara. Kami memilih tema PAUD, iaitu sentiasa erat dan juga bersatu bersama dengan keluarga, dan juga tradisi yang koleksi kami ini untuk mengimbau nostalgia lama, iaitu pada zaman Piramli dan juga Sri Saloma. Mesej yang nak disampaikan untuk Raya tahun ini adalah kita nak mengimbau dan mengingati semula pakaian tradisi zaman dahulu, dan juga kita nak mengajak supaya generasi baru dan generasi akan datang akan bangga untuk mengenakan pakaian tradisional. Mengimbas kembali zaman 60-an, jenama ini mengeluarkan variasi pakaian tradisional Melayu sesuai dengan tema yang dibawa. Rufaihah turut mengutamakan pemilihan material agar koleksinya sesuai digayakan mengikut keadaan dan cuaca setempat.
Memilih warna lembut untuk rekaan terbarunya, jenama ini sentiasa mengikut trend dan percaya warna lembut yang tidak lapuk ditelan zaman ini mempunyai peminatnya yang tersendiri. Untuk baju pertama, baju rindu, baju ni kami memilih koleksi ni daripada material cotton dan juga kami perincikan dengan printed floral dan ditambah juga dengan embroidery sulaman di seluruh baju dan juga ada sulaman di setiap the edge of the sleeve dengan dekat baju bawah baju lah dan juga kat bahagian kain. Kami buat pleated box yang boleh dipakai dengan di bahagian depan ataupun di bahagian belakang. Koleksi demi ini kami menggunakan material chiffon dan material chiffon ini penuh dengan sulaman daripada atas dan hingga bawah dan juga kami tambahkan detailing butang balut untuk memberi kebebasan customer untuk memakainya dan juga kami tambahkan lagi French lace di bahagian tangan. Koleksi ini kami tidak membuat lining iaitu kain dalam dia kerana kami ingin bagi kebebasan kepada pelanggan untuk bergaya. Kasih ini adalah koleksi kebarung klasik dengan potongan yang seperti biasa tapi kami tambahkan dengan perincian sulaman di bahagian baju dan juga di kain. Tapi apa yang specialnya dekat baju ni adalah kami menggunakan material cotton yang mempunyai texture. Jadinya kalau anda boleh tengok kita punya koleksi ni, dia nampak ada full texture di bahagian seluruh baju. Hati kurung ini kami design dia dengan koleksi seperti kurung kedah. Tapi kami tambahkan sikit detailing dengan sulaman di setiap baju dan juga kain. Dan juga apa kelebihannya baju ni, kami juga menggunakan material cotton iaitu cottonnya bertekstur dan potongannya drop off shoulder. Jadi para pemakai akan rasa selesa dengan loose cut untuk di bahagian baju dan di bahagian kain pula kami membuat kain pario. Pario ini boleh digayakan dengan berbagai cara dan juga boleh digayakan selepas hari raya nanti. Koleksi terakhir kami adalah koleksi Erat. Koleksi ini adalah salah satu koleksi bestseller kami. Ia dibuat daripada material mix of cotton dan dia sangat sejuk dan flowy. Seperti mana yang ada di dalam di depan bahagian baju ada wrap button dan juga potongan A-cut fishtail dan juga kami membuat di bahagian armhole tu cutting raglan. Jadinya cutting ini sangat sesuai untuk mereka yang ingin tampil kurus dan juga tinggi. Di bahagian kain pula kami buat batik pario lepas. Rekaannya cukup sinonim dengan corak bunga. Setiap busana yang terhasil pasti akan diselitkan dengan corak bermotif flora. Istimewa Syawal kali ini, pelbagai teknik sulaman bunga ditampilkan dalam rekaannya. Sentiasa ingin memastikan pelanggannya tampak bergaya dan selesa. Setiap butiran termasuk ukuran baju yang dihasilkan dibuat dengan penuh teliti. Saya nak memenuhi cita rasa dan juga kepuasan pelanggan baru dan pelanggan lama saya. Untuk raya tahun ini, kita bawakan istimewa dengan sulaman di setiap baju dan juga setiap detailing yang ada di bahagian baju semuanya ialah kita custom made sendiri. Rekaan klasik dengan sentuhan yang moden. Koleksi istimewa ini mampu menyelahkan lagi kesopanan dan keanggunan pemakai. Kerjayanya dalam bidang profesional sebagai seorang peguam tidak menghalangnya untuk berkongsi hobi dan minat memasak bersama pengikut di laman media sosial. Istimewa untuk segmen Air Tangan minggu ini, Abdul Hadi Muhammad Saleh akan berkongsi cara penyediaan sotong sumbat telur masin masak lemak cili api yang lazat. Sibuk dengan tugasan di pejabat bukanlah alasan bagi golongan lelaki, terutamanya yang masih bujang, untuk tidak memasak sendiri di rumah. Bermula sekadar suka-suka, Abdul Hadi tidak menyangka video masakannya menjadi tular dan berjaya meraih jutaan tontonan.
Jadi saya pun dah siap tukar baju. Sekarang kita nak mula memasak. Untuk penonton Nona, saya nak masak satu hidangan istimewa untuk anda semua. Sotong sumbat telur masin, masak lemak cili api. Jom kita mulakan. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk penyediaan sotong sumbat telur masin masak lemak cili api ialah sotong, telur masin, santan, daun kesum, serai, bunga kantan, cili padi, kunyit hidup dan asam keping. Okay, pertama sekali kita pecahkan telur masin ke dalam jug kecil ni. Okay. Kemudian kita ambil satu sotong. Okay. Kita masukkan telur masin ni ke dalam sotong tersebut. Okay. Kita tolak dia ke dalam sampai dia masuk habis. Bila dah masuk, kita ambil kepala sotong dan kita sumbat dia. Kita tekan macam ni. Kemudian kita ambil lidi. Satu lidi. Okey. So kita ambil satu lagi lidi dan kita sumbat macam ni. Okey. Ulang langkah yang sama pada semua sotong sebelum sedia untuk dikukus. Telur sotong yang telah kita sumbat dengan telur masin ini, kita akan kukus terlebih dahulu, lebih kurang 5 minit. Okey. Sotong yang siap disumbat dengan telur masin ini perlu dikukus terlebih dahulu supaya ia masak sepenuhnya. Sementara kita tunggu sotong kita selesai dikukus, kita sediakan pula bahan untuk kita buat masak lemak cili api. Okey, saya memakai dalam 16 biji cili kampung dan lebih kurang 2 inci kunyit hidup. Okey, dan kita masukkan dalam penumbuk sembatu. Okey. Kemudian campurkan sedikit garam bersama bahan-bahan dan tumbuk sehingga lumat. Garam ditumbuk bersama supaya hasil masakan nanti menjadi lebih enak. Jadi kita masukkan dalam kuali. Okey. Kemudian masukkan 2 batang serai yang telah diketuk dan seterusnya kita masukkan asam keping 1 cukup dan kita letakkan sedikit air. Kita masak bahan tumbuk tadi sehingga hilang bau maungnya dan kemudian barulah kita akan teruskan dengan proses yang seterusnya. Setelah bahan yang dimasak naik bau, masukkan pula santan. Kacau kuah lemak perlahan-lahan sehingga ia mendidih. Kita teruskan proses mengacau, okey, supaya santan ini tidak pecah. Jadi pada masa yang sama kita dah boleh perasakan siap-siap. Saya pakai sedikit sahaja garam kasar. Sebab perlu hati-hati sebab tadi saya tumbuk tadi pun letak sedikit garam dan telur masin tu nanti juga dah ada rasa masin dia. Masukkan kesemua sotong sumbat yang telah direbus tadi ke dalam periuk. Seterusnya, tutup periuk dan tunggu sehingga kuah lemak bersama sotong mendidih. Kita masukkan daun kesum, bunga kantan dan akhir sekali kita masukkan bahan hiasan iaitu cili padi. Okey. Sotong kita. Okey. Dan inilah dia sotong sumbat telur masin masak lemak cili api. Selamat mencuba. Sajian istimewa ini bukan sahaja mudah untuk disediakan, malah rasa sotong dan telur masin yang digandingkan bersama kuah lemak pedas ini pasti membangkitkan selera.
Dalam kesibukan mengurus keperluan anak-anak untuk sesi persekolahan yang baharu, sedar tak sedar hanya berbaki kurang seminggu sahaja lagi kita bakal menyambut bulan mulia yang dinanti, Ramadan Al-Karim. Kepada semua yang beragama Islam, Mira ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sama-samalah kita manfaatkan bulan yang penuh barakah ini sebaik mungkin agar kita memperoleh kemenangan dan pahala yang berganda. Bunga mawar, bunga melati di tengah taman jadi hiasan. Ramadan bakal menjelma lagi, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Baiklah, sebelum melabuhkan tirai, terima kasih sekali lagi kepada pemilik kediaman Puan Wazin Siddiq dan Encik Muhammad Firdaus Syaipun Naim kerana sudi menerima kunjungan kami minggu ini. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Kami alu-alukan sebarang pendapat, komen dan idea bernas daripada anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.